setiap kali bulan puasa akan ada isu-isu yang besar. Maksud saya macam kedai-kedai lot-lot yang tak berlesen akan tumbuh macam cendawan. Penjajah. Dikira penjajah-penjajah yang tidak ada berlesen berada di sekitar kawasan Bazaria ni. Jadi kami persatuan mewakili peniaga-peniaga berlesen ni rasa terancam atau rasa tak puas hati benda-benda ni. Segalanya kami dah buat report, dah buat aduan dengan DBKL. Nampak gayanya saya minta maaf. Tak nampak action daripada tindakan daripada pihak DBKL. Surat kami aduan, kami dah hantar kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur, pihak DBKL, lepas tu YB Zahir Hassan, Ahli Parlimen Wan Samaju, yang mana menjelang tiba je bazar Ramadan ni kat Wan Samaju ni akan menjadi tumbuan pengunjung di seluruh Malaysia. Dia akan datang. Dulu Uptown, sekarang nama dia Bazaria. Dia akan jadi tumpuan di bulan puasa. Jadi itulah pasalnya tumbuhnya macam cendawan peniaga-peniaga yang tak berlesen ni. Jadi pada kami, pihak yang peniaga yang berlesen ni rasa terancam. Lepas tu kami keluar modal puluh-puluh ribu untuk meniaga. Tapi bila sampai bulan puasa, yang buat duitnya peniaga yang tak berlesen ni. Kami yang berlesen ni bayar sewa dengan DBKL 200 setiap bulan. Kalau tak bayar masuk bulan kedua, DBKL hantar surat notis apa semua. Tapi peniaga yang tak berlesen ni macam tu, selamba macam tu je. Peniaga tanpa bayaran lesen, tanpa apa semua dengan DBKL. Dan tidak langsung. Masalahnya sekarang ni saya dah bagi dengan tuan surat aduan kepada pihak DBKL, tapi tidak ada feedback balik pada persatuan. Itu yang kami kesalkan sangat dengan pihak berkuasa. Kami tak tuduh siapa yang mana-mana grup yang buat kedai tak berlesen dekat luar ni, tapi sebolehnya sepatutnya tidak ada benda tu. Tapi masih ada. Setiap kali bulan puasa akan muncul ni. Macam cendawan lah, dia akan timbul. Dan ada setengah tempat tu dia dapat lesen untuk berniaga bulan Ramadan. Maksudnya pasar Ramadan. Tetapi dah jadi pasar malam pula, dah sampai pasar larut malam pula. Jadi dia mengancam peniaga-peniaga Bazaria yang berlesen ni, yang berniaga waktu malam. Dia akan mengancam pengunjung akan pergi ke depan dulu, baru nak masuk dalam. Memang mengganggu. Lepas tu kami juga terima aduan daripada Persatuan Penduduk Sekitar, mengatakan pengunjung-pengunjung ni akan parking di depan rumah dia orang. Sampai dia orang nak keluar pun tak boleh. Puncanya kekurangan parking. Parking yang ada akan dijadikan tempat bazar Ramadan dan bazar malam. Itu yang jadi masalah pada kami. Dan kami kena jawab benda tu. Dia orang Persatuan Penduduk, dia akan tuduh, ini pasal peniaga Bazaria lah ni. Tapi yang sebenarnya kalau ikutkan cukup parking tu. Tetapi parking yang ada tu dah diambil untuk buat peniaga-peniaga yang tak berlesen. Itu jadi masalah pada kami. Kami harap pihak DBKL ataupun pihak yang berkuasa akan ambil tindakan tu lah. Hal itu pasal kami panggil press conference ni, pasal kami dah buat aduan kepada pihak-pihak yang terbabit tetapi tak ada action. Dan ini jalan terakhir kami. Kami harap bila akan keluarkan dalam media ke apa, supaya pihak-pihak berkenaan ambil action benda ni. Selama ini kami dah banyak kali, setahun lepas pun, tahun sebelum tu pun kami dah buat aduan. Pada akhirnya tidak ada apa-apa pun tindakan daripada pihak berkuasa. Saya tak nak tuduh pihak mana, tapi yang berkuasa dia orang patutnya ambil action benda ni. Itu je. Dan kami, cerita ni benar atau tak benar kami tak tahu. Mungkin ada di sebaliknya. Penganjur yang peniaga-peniaga yang tak berlesen ni ada hubungan baik ke dengan pihak atasan kuasa, saya pun tak pasti. Sehubungan dengan itu, saya harap bila kami buat press ni, saya harap press akan keluarkan benda ni, akan jadi viral supaya buka mata pihak pengurusan kuasa ambil action tentang sini. Kalau tidak, sampai bila? Peniaga yang berlesen keluar modal sampai 30, 40 ribu, 50 ribu, pada akhirnya tak dapat modal. Harapkan supaya benda ni akan nampak, terutamanya di sini under DBKL, dia akan
Push stationkan penguatkuasa dekat sini sepanjang bulan Ramadan. Itu yang kami minta. Adakan lori, adakan penguatkuasa sekiranya berlaku tapak-tapak tak Malaysia ni clearkan. Kita terus ambil tindakan. Terus ambil tindakan. Seperti dalam Masjid India. Kalau di dalam Masjid India, pihak DBKL boleh tempatkan beratus penguatkuasa dekat sana, kenapa dekat sini tak ada? Satu pun tak ada. Malah pegawai pun tak ada. Tuan nak tanya apa perintah yang tadi situ dikenali sebagai Rambo ya? Rambo, Nah, ya, Rambo. kita nak cakap Rambo Boleh. kan saya minta maaf cakap. Ini close story. Takut akan ada ancaman kepada kami semua. Pasal jenis ni jenis iyalah dia orang Rambo kan. Jenis yang kasar Jadi sikit. kalau ikut kepada statistik yang sebelum-sebelum ni berapa ramai yang terlibat berapa ramai dan keuntungan Dia tak kurang daripada sekarang ni, kalau yang lepas-lepas tu 5-60 tapak Lebih 100. lebih ada. Yang bukan dia orang meniaga pun. Dia buat tapak. Okey, siapa nak tapak sewa. Bayar 3,000, 4,000 sepanjang bulan Ramadan tu. So yang buat duit tu yang sediakan tapak tu. Lokasi tapak tu kat mana? Sebelah Ni di depan ni. Depan ni Depan ni ada. atas divider, tepi-tepi kedai sana. Itu selepas dia orang ni dah keluar ni siang je kan? Siang ini ni siang. ada lesen sementara. Ini yang meniaga siang ni yang nampak ni. Ini lesen sementara. Pukul 7. Dia orang pukul 7 dia orang dah habis dah. Mana pukul 7 tu Rambo pula masuk? Rainbow pula masuk. Rambo masuk depan kita. Ni depan, bandara kita. atas kaki 5 depan. Kebanyakannya peniaga tempatan ke warga asing ke? Peniaga kita, peniaga tempatan. Warga asing pun ada kat selesa. Warga asing pun tapi dia sewa pada Peniaga tadilah. tempatan lah. Peniaga Ah. tempatan. Jadi masalah pasal kita Ini yang orang yang ni. Jadi masalah pasal kita peniaga dalam yang berlesen ni dia orang jual bila bulan puasa dia akan jual baju Melayu, kurta lah apa untuk persiapan hari raya. Benda yang sama dengan Baik. barang kerjakan. Tapi bila sampai belah yang luar pun jual benda yang sama, malah lagi murah pada penjual yang dalam. Dalam tu dia tak pasal upah gaji pekerja, lesen kena bayar, ada sewa. yang sewa lagi kena bayar. Yang ini dia orang sewa sekali job nanti. Saya sebenarnya macam ni. Kami ada keluarkan rela untuk bulan puasa ni, kami keluarkan rela, kami adakan 4 orang tambahan rela, lepas tu ada orang kami dalam persatuan yang handle ni. Tapi untuk menghalang dia orang buka depan ni Tak ada kuasa. tak mampu kami. Kami tak nak ada pergaduhan tapi tu. Kalau jadi pergaduhan akan nak tutup bazar raya ni pula. Akan tumbuh kanopi macam ni. Akan tumbuh kanopi macam ni. Yang tapak kami cakap ditambah tapak-tapak yang tak boleh tadi. Dia akan dibagi sewa kepada peniaga-peniaga luar. Rambo. Satu tapak agak-agak lebih kurang macam tahun lepas 1,800, 2,000. Dia akan meniaga apa saja. Ada 3,000 pun ada. Tapi orang jual murah. Dia orang jual murah daripada harga dalam, tetapi dia orang dapat So pengunjung ada depan pengunjung kan. ramai. Dia orang dapat pelanggan ramai. Jadi walaupun dalam- murah dalam dari segitu susah. dia ada untung. Bila dalam susah dia Kalau nak masuk dalam, pengunjung nak masuk dalam dia akan sesak. Jumpa. So dia cari yang senang je. Kalau boleh, pasal masa pilihan raya, PMX datang sini buat kempen. PMX Dato' Rafizi semua datang sini buat kempen. Kami bagi tempat, kami bagi stage. Tapi bila dah menang, saya minta maaf. Hilang. YB ni kurang mesra alam sikit lah. Kami nak sangat supaya Menteri Wilayah tu datang tengok baru dia tahu yang keadaan yang sebenar. Kalau setakat ahli parlimen saya rasa tak ada efek lagi pada kami. Nak Menteri Wilayah datang, lagi bagus. Kalau dapat PMX datang lagi cantik. Masa di BKL diletakkan, ditempatkan di sini, saya ingat kita paling banyak membantu lah. Walaupun satu terak, 2 pegawai pun dah cukup untuk kami minta. Paling minimum kami minta daripada pihak di BKL. Dan minta tolonglah Datuk Panda kepada peniaga-peniaga kami yang membayar tiap-tiap bulan membayar sewa. Di mana Jalan Masjid India hanya setahun sekali membayar sewa. Itu kami merayu kepada Datuk Panda. Itu sekian. Terima kasih. Kami haraplah kalau Datuk Syafiee ataupun Tuan Henry Lai, dia penasihat, dua-dua tu penasihat di BKL. So harap dia akan mendengar kami, luahan kami, peniaga ni yang berlesen ni, bawakan isu ni kepada pihak di BKL dan cuba atasi macam mana nak atasi peniaga-peniaga yang tak berlesen supaya benda ni tak akan berlaku bulan puasa ni. Terutama besok dah mula puasa, kita mengharap sangat